الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan membacakan hadis yang ke-15 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah berkenaan dengan tajuk ciri-ciri keimanan, iaitu perkataan yang baik, menjaga hak tetamu dan juga tetangga. Berbuat baik pada tetangga. Hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah berkata yang baik ataupun diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jiran tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ia hendaklah memuliakan tetamunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari meletakkan hadis ini di bawah tajuk adab pada bab barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, janganlah dia menyakiti jirannya. Manakala Imam Muslim meletakkan hadis ini di bawah tajuk iman, bab galakan memuliakan tetamu dan jiran tetangga. Membiasakan diam kecuali dalam kebaikan, dan semua itu adalah daripada tanda-tanda keimanan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, apakah kepentingan hadis ini? Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Bukhari berkata bahawa hadis ini adalah di antara ungkapan pendek yang padat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Ibn Hajar lagi, hadis ini mencakupi 3 perkara yang menggabungkan di antara kemuliaan akhlak fi'liyah ataupun perbuatan, akhlak qauliyah, perkataan, dan hadis ini berkaitan dengan hadis yang kita baca pada hadis yang sebelum ini, hadis yang ke-13 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di antara perkara ataupun perkataan-perkataan yang perlu kita berikan perhatian dalam hadis ini ialah yang pertama, kalimah man kana yu'min. Yu'min bermaksud beriman. Beriman ini maksudnya iman yang sempurna. Iman yang sempurna dapat menyelamatkan diri daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat mencapai keredaannya. Dan asas iman ialah membenarkan dan mematuhi. As-sam'u wa ta'ah. Dengar, tasdiq, dan at-ta'ah, mematuhi. Al-yawmul akhir, beriman pada hari akhirat, bermaksud hari pembalasan, hari di mana dibalaskan semua amalan. Falyukrim jarahu, hendaklah dia menghormati jirannya. Bermaksud penghormatan itu dengan cara berbuat baik, tidak menyakiti dan tidak melakukan kejahatan kepada mereka. Falyukrim dhaifahu, beriman ataupun dia memuliakan tetamunya, bermaksud memberi layanan dengan cara menghidangkan makanan atau seumpamanya, juga berbuat baik pada tetamu. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, antara pengajaran daripada hadis ini yang pertama ialah manusia ni ada hubungan yang baik dengan masyarakat. Mesti ada hubungan yang baik dengan masyarakat. Kerana manusia hidup di dunia ini bersama dengan manusia yang lain. Di antara mereka ada yang mempunyai ikatan hubungan ataupun ikatan persaudaraan ataupun ikatan persahabatan. Dan mereka saling memerlukan. Islam mengajar dan mengawasi agar perhubungan tersebut berdiri di atas manhaj yang betul dan juga sejahtera. Manhaj yang sejahtera. Tuntutan-tuntutan ini akan terlaksana apabila terdapat perasaan respect, hormat menghormati,
saling beriltizam dengan adab-adab, muamalat dan pergaulan yang baik, iaitu dengan kata-kata yang baik, hubungan yang baik dengan tetangga, layanan yang sesuai dengan tetamu. Inilah sesuatu yang sangat digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam hadis yang kita bincangkan ini. Yang kedua, pengajaran hadis ini ialah di antara tanda kesempurnaan iman ialah perkataan yang baik ataupun diam. Diam daripada berkata sesuatu yang tidak baik. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falyakul khairan aw liyasmut." Rasulullah menggalakkan kita supaya melaksanakan kebaikan, iaitu apakah kebaikan yang paling besar? Apakah kebaikan yang paling besar? Apakah amal kebajikan yang paling bermanfaat? Kerana itu kita tengok hadis ini baginda menerangkan kepada kita bahawa di antara tanda kesempurnaan iman dan Islam seseorang itu ialah bila dia berbicara perkara-perkara yang boleh membawa manfaat kepadanya untuk urusan dunia ataupun untuk kesejahteraan di akhirat. Dengan demikian, kebahagiaan dan ketenangan akan dapat dirasai oleh ahli masyarakat. Muslim yang baik dia berpegang dengan prinsip diam. Diam itu maksudnya tidak berbicara. Maksudnya tidak berbicara pada perkara yang boleh menyakitkan hati orang lain ataupun menimbulkan permusuhan, kerosakan, kefasadan, kerana ia akan menimbulkan kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu riwayat daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkannya dalam kitabnya Musnad daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Tidak akan istiqamah, tidak akan lurus iman seseorang hamba hinggalah lurus hatinya. Dan tidak akan lurus hatinya sehinggalah lurus lidahnya. Lidah ni tidak bertulang, kan? Dan dia boleh bercakap kiri dan kanan. Tapi kalau dia menjaga perkataannya, menjaga lidahnya ini, dia akan mendapat kesempurnaan iman. Disebutkan dan diriwayatkan daripada At-Tabarani. At-Tabarani juga meriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yablughul 'abdu haqiqatal iman hatta yakhzunu min lisanihi." La yablughul 'abdu haqiqatal imani hatta yakhzunu min lisanihi. Seseorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat iman yang sebenar sehingga dia dapat menyimpan yakhzun, menyimpan lidahnya. Apa maksud yakhzun lisanu? Disimpan macam mana? Dia menahan lidahnya daripada percakapan yang tidak ada kebaikan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, pengajaran yang ketiga daripada hadis ini ialah banyak berbicara sebenarnya boleh menyebabkan, boleh mengundang kecelakaan, manakala menjaga lidah boleh membawa kepada kesejahteraan dan keselamatan. Sebelum ini kita pernah membincangkan hadis berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara kebaikan kesempurnaan Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan dirinya. Dalam hal ini, perkataan yang tidak bermatlamat, tidak ada maksud, tidak ada tujuan, kadang-kala boleh menjadi sebab kepada terhapusnya amalan dan boleh menjadi penghalang ataupun penegah kita daripada memasuki syurga. Oleh sebab itu, setiap Muslim yang mahu berbicara adalah berfikir terlebih dahulu apa yang ingin diucapkannya. Jika apa yang akan dibicarakan itu baik dan boleh dan berhak memperolehi pahala, maka berbicaralah dengan bebasnya. Tetapi jika jelas akan membawa kepada keburukan dan ataupun boleh menyebabkan tersebarnya kebatilan atau boleh membawa kepada kekaburan, kesamaran sesuatu perkara, maka sebaiknya dia hendaklah menahan diri daripada berbicara kerana diam itu lebih baik dan lebih selamat. Ini kerana semua perkataan yang pernah diucapkan itu akan dipertanggungjawabkan dan akan dibalas dengan kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid."
Tidak ada satu perkataan yang dilafazkan atau perbuatan yang dilakukannya melainkan ada di sisinya malaikat. Raqibun atid. Pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulis setiap perbuatan dan perkataan yang diucapkan. Al-Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi lafaznya matan hadisnya, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan yarfa'u Allah biha darajat wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Maksudnya seseorang hamba yang berbicara satu kalimah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia anggap remeh perkataan itu, dia ingat tak ada pahala, biasa saja, biasa-biasa dia kata. Sebenarnya Allah akan mengangkatnya dengan perkataan itu beberapa darjat. Perkataan yang baiklah. Kan? Perkataan yang diredai walaupun satu perkataan. Kan? Taqwa, sabar, insaf, taubat. Kan? Contoh. Begitu juga seorang hamba yang berbicara dengan kalimah yang dianggap remeh, yang dimurkai oleh Allah. Lahabau, dia tercelaka, laknat. Apa-apa, satu perkataan saja, tapi perkataan itu mengundang kemurkaan Allah. Allah akan mencampakkan hamba ini ke dalam neraka jahanam. Wal-iyazubillah min zalik. Sebab itulah kita pernah sebut sebelum ini hadis daripada Muaz. Muaz tanya, wahai Rasulullah, manusia ini akan dihumbangkan ke dalam neraka ke? Dengan sebab lidah mereka. Nabi SAW bersabda, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. Tidak ada seorang pun yang mukanya dihumbankan ke dalam neraka selain daripada hasil tuaian lisan mereka. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, antara adab untuk kita berbicara, dalam Islam ada beberapa adab yang digariskan untuk menjadi panduan kita dalam ketika kita berinteraksi, berbicara dengan orang lain. Antaranya, yang pertama, seorang Muslim mesti berhati-hati agar dapat bercakap perkara-perkara yang bermanfaat sahaja dan dapat menahan diri dalam apa jua keadaan daripada bercakap perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang susah. Ini yang susah untuk kita menahan lidah kita daripada bertutur bercakap, dibimbangi mengucapkan perkara-perkara yang haram. Walaupun kita ni, lidah kita ini telah dipagari sebanyak 2 lapis. Satunya gigi kacip, yang keduanya bibir. Dah 2 kali, 2 lapis pagar. Tapi kadang-kadang lidah ini terkeluar juga daripadanya perkataan-perkataan, ungkapan-ungkapan yang menyakitkan. Sebab itulah Allah Ta'ala berfirman, ciri-ciri orang mukmin yang berjaya ialah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan mereka yang menjauhi perkara-perkara ataupun perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Perkataan yang tidak berguna, yang sia-sia ialah perkataan yang batil. Seperti apa contohnya? Mengumpat, mengacung, mencemari kehormatan orang lain, memfitnah, mengadu domba dan sebagainya. Yang kedua, antara adab kita berbicara ialah kita tidak banyak berbicara walaupun pada perkara yang harus. Kerana boleh jadi yang harus itu boleh membawa kepada yang haram ataupun makruh. Al-Imam At-Tirmidzi telah meriwayatkan daripada Ibn Umar daripada Nabi SAW. Nabi bersabda, "La tukthirul kalama bighairi dzikrillah. La tukthirul kalama bighairi dzikrillah, fa inna kathratal kalami bighairi dzikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi." فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. Ibn Umar berkata, Nabi SAW bersabda, janganlah kamu sekalian banyak berbicara pada yang bukan zikrullah. Jangan sebut perkara-perkara, yang bercakap perkara-perkara kecuali kalau perkara itu menyebut tentang zikrullah, tentang ingat kepada Allah, tentang kebaikan, tak apa. Kenapa? Kerana banyak bicara yang bukan pada zikrullah akan membawa kepada hati keras. Cakap tentang dunia, cakap dunia, bangun tidur dunia, makan dunia, nak tidur balik pun cakap dunia.
Dibimbangi orang yang banyak bercakap tentang dunia ini, hatinya menjadi keras. Dan beringat, orang yang hati keras ini adalah orang yang paling jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga diriwayatkan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu berkata, siapa yang banyak percakapannya maka banyaklah salahnya. Dan orang yang banyak salahnya maka banyaklah dosanya. Orang yang banyak dosanya, nerakalah tempat yang lebih layak untuknya. Kan? Man kathural kalam kathura malam. Man kathura kalamuhu kathura malamuhu. Wa man kathura malamuhu fannaru awla lahu. Kan? Atau kama qala. Itu yang kedua. Yang ketiga, adab dalam berbicara ini, yang ketiganya kita wajib bercakap bila kita berhajat, khususnya untuk menjelaskan kebenaran, untuk menyelamatkan keadaan, untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan semuanya ini dianggap sifat-sifat yang paling mulia. Inkarul munkar, amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Tapi siapa yang meninggalkan perkara ini, amar ma'ruf nahi munkar, ia dianggap berdosa dan bermaksiat. Ketika ini wajib kita bersuara, wajib kita berbicara. Kan? Kerana orang yang tidak bersuara, orang yang tidak berbicara ketika kemungkaran itu berlaku, dia berdosa. Kerana orang yang berdiam diri daripada menyatakan kebenaran itu dikira sebagai syaitan bisu. Allah alam mana syaitan bisu ni? Dia ada ilmu. Orang ni ada ilmu tapi dia lihat kemungkaran, dia tidak menegahnya. Mudah-mudahan perkongsian kita pada kali ini memberi manfaat kepada kita. Ada lagi dua tajuk yang kita boleh ulas, iaitu berbuat baik dengan jiran tetangga dan juga berbuat baik dengan tetamu. InsyaAllah kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.